Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid kelas 1 Bumi? Hai, berjumpa lagi dengan Cikgu Nurul Baria untuk subjek Sains tahun 1. Murid-murid, Cikgu Nurul akan teruskan PPPR kita pada hari ini, 17 Jun 2021 bersamaan dengan hari ini hari apa? Ya, hari ini hari Khamis. Murid-murid, hari ini cikgu akan teruskan dengan topik pelajaran kita, unit 6, tumbuhan. Adakah murid-murid telah bersedia? Mari kita teruskan murid-murid. Murid-murid, cuba murid-murid buka buku teks muka surat 52, buku teks Sains tahun 1. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, iaitu kenali bahagian tumbuhan, ciri-ciri bahagian yang berbeza pada tumbuhan. Dan cikgu akan berikan latihan berkenaan dengan topik yang kita belajar pada pagi ini. Murid-murid, mari perhatikan bahagian tumbuhan yang terdapat pada pokok keembung yang ada di skrin, di paparan skrin murid-murid sekalian. Ya, apakah murid-murid dapat lihat daripada paparan skrin? Sebatang pokok keembung. Baiklah murid-murid, dalam pada bahagian tumbuhan iaitu pokok keembung ini terdapat bahagian tumbuhannya, iaitu pokok keembung ini mempunyai daun, pokok keembung juga mempunyai buah. Ini buahnya. Pokok keembung juga mempunyai batang. Ini batangnya. Pokok keembung juga mempunyai akar. Pokok keembung juga mempunyai bunga. Di sini ada bunga. Baik. Nanti murid-murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 52 juga ada pokok keembung. Pokok keembung ini ada daun, ada buah, ada batang, ada akar. Pokok keembung juga ada bunga. Di sini ada bunga. Baiklah, ini merupakan bahagian tumbuhan, iaitu bahagian yang ada pada pokok keembung. Mari kita teruskan lagi ya murid-murid. Baiklah, ini adalah sebatang pokok bunga matahari. Bolehkah murid-murid beritahu kepada Cikgu Nurul apakah bahagian tumbuhan untuk pokok bunga matahari ini? Ya, bunga matahari mempunyai bunga. Ini bunga pada pokok matahari. Pokok matahari ada bunga matahari lah. Selain daripada itu, pokok bunga matahari ini juga ada daun. Ini daun pokok bunga matahari. Okey, baik. Pokok bunga matahari juga ada akar. Inilah akar pokok bunga matahari. Dan pokok matahari juga mempunyai buah. Ini buah pokok matahari. Dapatkah murid-murid berbual dengan ibu dan ayah contoh-contoh lain pokok yang terdapat di persekitaran rumah murid-murid? Baik, nanti selepas ini murid-murid boleh tengok contoh-contoh pokok-pokok yang terdapat di sekeliling rumah murid-murid. Mari kita teruskan lagi murid-murid. Baiklah, murid-murid, mari kita kenali, mari kita perhatikan pokok seterusnya yang terdapat pada paparan skrin murid-murid. Apakah murid-murid dapat namakan bahagian tumbuhan ini? Ya,
Ini ialah sebatang pokok. Pokok ini juga mempunyai buah, buahnya berwarna merah, mempunyai daun, daunnya berwarna, daunnya berwarna hijau. Pokok ini mempunyai batang, mempunyai akar dan pokok ini juga mempunyai bunga. Apakah warna bunga pokok ini, murid-murid? Ya, pokok ini mempunyai bunga yang berwarna kuning. Baik, mari kita sebut bersama-sama. Buah, daun, batang, akar dan bunga. Murid-murid tahu tak, semua pokok mempunyai akar dan batang. Semua pokok juga mempunyai daun. Tetapi ada pokok yang tidak mempunyai buah. Baiklah, jika murid-murid ingin tahu tentang topik pelajaran kita pada hari ini, mari kita teruskan. Sudah bersediakah murid-murid? Baik, mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, setiap tumbuhan ada bahagian yang berbeza. Cuba murid-murid buka buku teks murid-murid, buka surat 53. Setiap tumbuhan mempunyai bahagian yang berbeza, iaitu ada tumbuhan tidak berbunga dan ada juga tumbuhan yang berbunga. Baik, di dalam buku teks muka surat 53, antara tumbuh-tumbuhan yang berbunga ialah pokok bunga teratai. Manakala di dalam skrin cikgu ini pula, antara contoh-contoh tumbuhan berbunga ialah pokok padi, pokok orkid, pokok teratai. Boleh tak murid-murid senaraikan lagi contoh-contoh tumbuhan berbunga yang lain? Ya, memang banyak sekali pokok-pokok yang tumbuh di sekeliling rumah murid-murid yang berbunga. Antaranya pokok bunga kertas, atau pokok bunga raya. Baiklah murid-murid, tumbuhan tidak berbunga pula contohnya ialah pokok paku pakis. Pokok paku pakis tiada bunga, hanya ada daun sahaja. Selain itu, tumbuhan tidak berbunga juga contohnya lumut. Lumut ini tumbuh pada tempat-tempat atau celah-celah batu yang lembap. Selain itu, tumbuhan tidak berbunga juga contohnya kulat. Paku pakis, lumut, kulat ialah tumbuhan tidak berbunga. Adakah murid-murid dapat memahami setiap tumbuhan ada bahagian yang berbeza? Bagus. Mari kita teruskan lagi ya murid-murid. Selain daripada itu, ciri bahagian yang berbeza yang terdapat pada pokok atau tumbuh-tumbuhan ialah jenis batang. Jenis batang pada setiap pokok tidak sama ya murid-murid. Ada tumbuhan atau pokok yang jenis batangnya batang tidak berkayu. Batang tidak berkayu. Manakala ada juga jenis pokok atau tumbuh-tumbuhan yang berbatang iaitu batang berkayu. Apakah maksud batang tidak berkayu dan batang berkayu pada pokok? Baiklah murid-murid, mari Cikgu Nurul terangkan. Pokok yang batangnya tidak berkayu, contohnya pokok betik, pokok pisang. Baiklah, tumbuhan batang tidak berkayu seperti pokok betik dan pokok pisang ialah tumbuhan berbatang lembut.
Cuba murid selepas ini, cuba murid-murid keluar rumah yang berhampiran dengan rumah anda yang ada pokok pisang atau pokok betik, cuba rasa pada batang pokok tersebut sama ada batangnya keras atau batangnya lembut. Jika batangnya lembut, pokok tersebut ialah batang tidak berkayu. Baiklah murid-murid, bagaimana pula dengan pokok yang berbatang berkayu? Cikgu Nurul pasti ramai murid-murid yang sudah terbayang-bayang di fikiran antara contoh pokok yang batang berkayu. Antara contoh pokok batang berkayu ialah pokok durian dan pokok cempedak. Apa itu tumbuhan yang batang berkayu? Baiklah, mari kita baca. Tumbuhan batang berkayu ialah tumbuhan berbatang keras. Baiklah murid-murid, selepas ini murid-murid boleh senaraikan tak kepada ibu ataupun ayah contoh-contoh pokok batang berkayu selain daripada pokok durian dan pokok buah cempedak. Baiklah murid-murid, ini ialah sebahagian daripada ciri bahagian yang berbeza. Yang pertama, pokok berbunga dan tidak berbunga. Yang kedua, pokok jenis batang tidak berkayu dan batang berkayu. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks sains muka surat 53. Baiklah murid-murid, selain daripada perbezaan pokok bunga dan pokok yang berbunga dan tidak berbunga serta pokok berbatang kayu dan batang tidak berkayu, terdapat dua ciri lain yang membezakan antara pokok. Baiklah murid-murid, iaitu pokok boleh dikelaskan mengikut urat daunnya. Baiklah murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 54. Murid-murid, cuba murid-murid perhatikan gambar yang terdapat pada skrin cikgu. Baiklah murid-murid, urat daun terbahagi kepada dua, iaitu urat daun selari, ini ialah urat daun selari, dan urat daun jejala. Ini contoh urat daun selari. Urat daun selari ini boleh kita ketemu pada pokok pandan. Murid-murid tahu tak apakah itu daun pandan? Ya, daun pandan ini daunnya panjang dan mempunyai urat daun selari. Macam ni yang terdapat pada skrin cikgu. Daun pandan ini sangat wangi ya murid-murid. Selain itu, urat daun jejala juga boleh kita ketemu pada pokok sirih. Murid-murid dapat tak mengenal pasti perbezaan antara urat daun selari dan urat daun jejala? Mari Cikgu Nurul terangkan. Urat daun selari ialah daun ini panjang dan uratnya selari antara satu urat daun dengan urat daun yang lain. Cuba perhatikan ini. Daun pandan. Manakala urat daun jejala pula, urat daun jejala pula ialah daunnya lebar. Baik, ini ialah contoh urat daun jejala. Daunnya lebar dan cuba perhatikan urat pada daun ini. Adakah kedua-dua urat daun selari dan jejala ini sama? Bagus, tidak sama. Baiklah murid-murid, nanti pasti murid-murid dapat membezakan
antara urat daun selari dan urat daun jejala. Seterusnya, antara ciri perbezaan pada bahagian tumbuh-tumbuhan, kita boleh lihat pada akar tumbuh-tumbuhan. Murid-murid tahu tak, setiap tumbuh-tumbuhan itu mempunyai akar. Di sini, Cikgu Nurul ingin terangkan, akar pada tumbuh-tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu akar tunjang, ini akar tunjang, dan akar serabut. Baik, akar serabut ini cuba murid-murid perhatikan. Akarnya bersipah-sipah dan berserabut. Manakala akar tunjang ini akarnya lebih kemas dan terdapat pada pokok-pokok yang tinggi. Baiklah murid-murid, ini merupakan contoh pokok-pokok yang mempunyai akar tunjang atau akar serabut. Akar tunjang, contoh tumbuhannya ialah pokok durian, pokok langsat, pokok keembung. Ketiga-tiga pokok ini mempunyai akar tunjang. Manakala pokok pisang, pokok jagung, pokok kelapa mempunyai akar serabut. Dapatkah murid-murid memberitahu kepada ibu ayah contoh-contoh pokok lain yang mempunyai akar tunjang atau akar serabut? Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pelajaran pada hari ini. Murid-murid, sebentar tadi Cikgu Nurul telah menerangkan tentang bahagian tumbuhan dan ciri-ciri bahagian yang berbeza antara tumbuhan. Murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu harap murid-murid dapat melukis gambar pokok ini dan labelkan bahagian pokok ini. Jawapannya telah Cikgu Nurul berikan di tepi ini. Pilihan jawapannya bunga, akar, daun, batang. Baiklah murid-murid, selepas ini murid-murid lukis dan tuliskan dan labelkan bahagian tumbuhan pokok ini di dalam buku latihan sains. Seterusnya, latihan yang kedua, perhatikan gambar kedua-dua pokok di bawah. Kemudian, tandakan betul pada ciri-ciri bahagian tumbuhan kedua-dua pokok pada jadual yang disediakan. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti apakah pokok yang telah Cikgu Nurul paparkan di skrin. Murid-murid tahu tak apakah pokok ini murid-murid? Ya, ini ialah pokok pandan. Ini pula ialah pokok strawberry. Baiklah murid-murid, yang sebelah sini pula ialah akar pokok strawberry. Apa yang murid-murid perlu buat ialah perhatikan kedua-dua pokok ini, kemudian murid-murid perlulah tandakan betul tik pada ciri-ciri bahagian tumbuhan kedua-dua pokok pada jadual yang Cikgu Nurul sediakan. Murid-murid tidak perlu melukis pokok ini. Tidak perlu melukis, hanya tuliskan tajuk serta lukiskan jadual. Mari kita tengok jadual ini. Baiklah murid-murid, ini merupakan jadual yang Cikgu Nurul sebutkan sebentar tadi. Murid-murid lihat daun pandan dan daun pokok strawberry.
Kemudian tikkan ciri-ciri yang terdapat pada kedua-dua pokok tersebut. Kemudian jawab soalan di bawah ini. Baiklah murid-murid, itu sahaja pengajaran PDPR Sains untuk hari ini. Jangan lupa siapkan latihan cikgu. Assalamualaikum. Bye.